Adakah Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS gagal? Mengapa Sabah masih ketinggalan dari segi pembangunan walaupun dengan janji-janji megah dari Kerajaan GRS ini? Adakah kerajaan ini lebih fokus kepada retorik politik berbanding tindakan yang benar-benar membawa perubahan bermakna? Persoalan ini semakin hangat diperdebatkan, terutamanya apabila Ketua Penerangan UMNO Sabah Datuk Suhaimi Nasir mengeluarkan dakwaan keras terhadap pentadbiran GRS yang dipimpin oleh Datuk Seri Hajiji Noor. Adakah rakyat Sabah kini terperangkap dalam lingkaran retorik politik yang tidak menyelesaikan masalah asas negeri ini? Suhaimi mendakwa GRS gagal membawa kemajuan yang bermakna kepada Sabah, khususnya dalam isu pembangunan infrastruktur yang dianggap masih ketinggalan jauh. Menurutnya, masalah infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, dan elektrik terus menjadi isu besar di luar bandar. Malah beliau menegaskan bahawa kelemahan ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi adalah legasi yang diwarisi daripada kerajaan terdahulu, termasuk kepimpinan Hajiji dan beberapa menteri lain yang merupakan sebahagian daripada kabinet Sabah sebelum ini. Suhaimi bertanya, bukankah ini legasi mereka? Satu persoalan yang menarik ialah, adakah mereka kini sedang menghadapi kesalahan yang mereka sendiri ciptakan? Tambahnya lagi, meskipun pelbagai janji yang telah dibuat, Sabah masih berdepan dengan masalah pembangunan yang perlahan, terutama di kawasan luar bandar. Jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung Malaysia, katanya, masih ketara dengan 8 daerah di negeri itu terus disenaraikan sebagai daerah termiskin. Ironinya, pada Ogos lalu, Ketua Menteri Sabah dengan bangganya mengumumkan bahawa negeri itu telah berjaya menghapuskan kemiskinan tegar. Namun, kenyataan tersebut nampaknya bercanggah apabila pada September 2024, Kerajaan Negeri mengumumkan penambahan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya atau SMJ untuk membantu golongan miskin tegar. Jadi, apakah status sebenar kemiskinan tegar di Sabah? Adakah Sabah benar-benar berjaya menghapuskan kemiskinan tegar? Atau adakah ini hanya satu permainan angka dan retorik politik yang tidak mencerminkan realiti di lapangan? Selain isu infrastruktur dan kemiskinan, Suhaimi juga membangkitkan persoalan tentang kestabilan politik di Sabah. Beliau mendakwa terdapat tanda-tanda perpecahan dalam kalangan parti komponen GRS menunjukkan bahawa kerajaan negeri gagal mewujudkan kestabilan politik yang diperlukan untuk kemajuan jangka panjang. Adakah benar GRS sedang berdepan krisis dalaman? Suhaimi menekankan bahawa walaupun GRS sering melaungkan agenda lokal dengan slogan "Rumah kita, kita jaga", hakikatnya kerajaan negeri masih dibarisi oleh parti nasional seperti PKR dan DAP. Adakah ini bermakna GRS tidak benar-benar mengutamakan kepentingan tempatan dan hanya menggunakan slogan tersebut sebagai alat politik untuk mengekalkan kuasa? Menariknya, Ketua Menteri Hajiji Noor yang juga Ketua GRS menyatakan keperluan untuk kerjasama politik dengan parti-parti nasional pada pilihan raya negeri ke-17 yang akan datang. Namun, pemimpin lain dalam GRS termasuk presiden-presiden parti komponen berpendapat bahawa GRS seharusnya bertanding secara sendirian tanpa bantuan parti nasional. Adakah perbezaan pendapat ini menandakan ketidakstabilan dalaman yang serius atau adakah ini sekadar perbezaan strategi politik yang boleh diuruskan? Dalam konteks ini, apakah makna sebenar kerjasama politik bagi masa depan Sabah? Adakah ia sesuatu yang positif atau hanya membuka ruang kepada lebih banyak manipulasi politik? Suhaimi juga tidak terlepas daripada mengkritik kelembapan ekonomi Sabah di bawah pentadbiran GRS. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi negeri ini bergerak perlahan
dibuktikan dengan kenyataan Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Masidi Manjun yang mengatakan bahwa sehingga Oktober 2024, kutipan hasil Sabah lebih rendah berbanding tahun sebelumnya. Alasan yang diberikan adalah kebergantungan kerajaan kepada pengeluaran minyak mentah dan minyak sawit sebagai sumber utama pendapatan. Namun, adakah Sabah terlalu bergantung kepada dua sektor ini, sedangkan negeri ini kaya dengan sumber-sumber lain yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pelancongan, perladangan, dan perikanan? Suhaimi mempersoalkan apa yang berlaku dengan memorandum persefahaman yang diumumkan berbilion-bilion ringgit oleh kerajaan GRS. Beberapa proyek besar seperti Pavilion Harbour City yang bernilai 2 bilion ringgit, Integrated Herbal Plantation dan Lok Kawi Resort City 7 bilion ringgit telah diumumkan. Tetapi setakat ini tiada perkembangan ketara yang dapat dilihat. Adakah MOU ini sekadar janji kosong atau hanya retorik politik untuk menggembirakan rakyat dan pelabur? Ini menimbulkan persoalan besar. Adakah proyek-proyek ini benar-benar wujud atau hanya digunakan sebagai alat politik untuk meraih sokongan? Suhaimi turut menegaskan bahwa kegagalan-kegagalan ini hanya akan terus membebankan rakyat dan menghalang negeri ini daripada mencapai potensinya yang sebenar. Dalam arti kata lain, kelemahan GRS dalam menangani isu infrastruktur, ketidakstabilan politik, dan kelembapan ekonomi tidak hanya menjejaskan imej kerajaan negeri, tetapi lebih penting lagi, ia memberi impak langsung kepada kehidupan harian rakyat Sabah. Adakah Sabah kini berada di landasan yang betul untuk menuju kemajuan? Atau adakah kita sedang terperangkap dalam satu lingkaran politik janji-janji kosong yang tidak pernah tertunai? Kontroversi ini membuka ruang kepada pelbagai persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan GRS. Di tengah-tengah dakwaan kegagalan ini, rakyat Sabah berhak mengetahui kebenaran. Adakah kerajaan negeri benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka, atau adakah mereka hanya berdepan dengan retorik politik yang tidak membawa hasil? Adakah GRS mampu membawa Sabah ke arah masa depan yang lebih cerah, atau kita hanya melihat satu lagi episod permainan kuasa politik yang akan terus membebankan rakyat? Apakah pandangan Anda? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih.